Alhamdulillah, amma ba'd. Terima kasih kepada moderator dan yang dihormati semua sidang jemaah hadirin hadirat yang hadir bagi kuliah duha pada pagi ini. Alhamdulillah, pertamanya kita syukur pada Allah SWT. Kita dah berada pada hari yang ke-21 daripada bulan Ramadan, dan rasanya gerakan masa ataupun hari dalam Ramadan tahun ini terlalu cepat. Sedar-sedar kita dah nak habis dah untuk meninggalkan Ramadan. Dan mungkin kita rasa kehangatan ataupun semangat awal-awal Ramadan itu masih lagi ada. Tapi tengok-tengok dia nak habis dah. Inilah merupakan salah satu daripada perkara yang Allah Ta'ala nak maklumkan kepada kita. Bukan kerana masa itu bergeraknya laju, tetapi kerana di sana adanya sesuatu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, tetapi dia mempunyai tempoh masa yang terbatas. Jadi Ramadan ini salah satu daripada anugerah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita daripada sudut keterbatasan masanya hanya dalam tempoh 1 bulan. Dan dalam setiap hari tersebut tempohnya hanya 24 jam. Maka pengisiannya adalah pengisian yang agak terbatas. Kadang-kadang untuk kita ambil ruang dengan nak isi ibadat-ibadat dalam Ramadan itu sendiri. Kita pegang pada satu kedudukan hadis Nabi SAW kata, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa yang mana menghidupkan Ramadan dengan iman dan juga mengharapkan pahala daripada Allah SWT, maka Allah Ta'ala ampunkan dosanya. Jadi salah satu daripada Ramadan itu perlu dihidupkan dengan aktiviti ataupun dengan program-program yang mana mengarah kepada mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa saya gunakan istilah mendekatkan diri pada Allah Ta'ala? Sebab kerana ini hakikat ibadat kita pada Allah SWT. Bila mana kita buat sesuatu perkara yang ketaatan, ada daripada kalangan manusia itu dia beribadat kerana masa. Ada manusia beribadat kerana seseorang. Ada seorang manusia itu beribadat kerana waktu-waktunya. Jadi seumpama ibadatnya adalah bukan kerana Allah tetapi kerana masa. Seumpama Ramadan, ibadatnya kerana Ramadan. Jadi kalaulah contoh Ramadan itu Allah Ta'ala tak bagi, agak-agak macam mana ibadat kita? Kalaulah Allah Ta'ala tak bagi Ramadan, macam mana tadarus kita ataupun baca Al-Quran kita? Kalau Allah Ta'ala tak bagi Ramadan, agak-agaklah macam mana daripada sudut sembahyang-sembahyang sunat kita. Inilah yang dikatakan sebagai ibadat itu sepatutnya mengarahkan kita makin dekat pada Allah Ta'ala. Bukannya ibadat itu semata-mata nak mendapatkan ganjaran pahala. Mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Ta'ala tak salah. Sebab Allah Ta'ala memang pancing kita dengan amal, dengan balasan pahala. Allah Ta'ala pancing kita dengan balasan. Tetapi daripada sudut keikhlasan kita itu buat ibadat, sampai satu ketika kita ibadat ni sebab kita nak dapatkan ataupun kita nak dekatkan diri pada Allah SWT. Sebab itu Nabi Ibrahim AS, bila mana sampai masa untuk dia diwafatkan, bila mana sampai masa Nabi Ibrahim nak diwafatkan, nak dimatikan, dikeluarkan roh daripada jasad, seumpama dia minta penangguhan, minta tangguh. Kerana apa? Kerana mungkin dia rasa belum sampai masa lagi dia nak pergi. Tetapi kata malaikat apa dia? Dengan mati ini, kamu akan berjumpa dengan kekasih kamu, iaitu Allah. Maka barulah dia tersedar. Hakikat sebenarnya itulah kehidupan sebagai seorang hamba. Maka kata dia, kalau macam tu, cepat ambil roh aku ataupun matikan aku. Kenapa? Kerana aku tak sabar nak jumpa dengan kekasih aku. Jadi ibadat kita ini, bukannya kita semata-mata nak balasan. Tetapi pada hakikatnya kita nak kita ini makin lama makin dekat dengan Allah Ta'ala. Dekat itu bukan jarak. Dekat itu bukan jarak. Sekarang kita dekat dengan orang sebelah kita.
Kita dekat dengan telefon, laptop yang ada bersama dengan kita. Itu dekat jarak. Tapi dekat kita dengan Allah SWT, maksudnya kita merasakan bahawa keberadaan Allah Ta'ala itu sentiasa bersama dengan kita dan kita ini tidak putus dalam mengingati Allah Ta'ala ataupun mensyukuri dengan nikmat Allah SWT. Jadi sebab itulah Ramadan ini Allah Ta'ala bagi kepada kita untuk kita insafi. Allah Ta'ala bagi ruang kepada kita untuk beribadat bukan kerana kita mengejar fadilah itu sendiri, tetapi itu hanya sebagai jambatan supaya kita ni beramal. Hakikat beramal kita, beribadat kita adalah untuk kita ni makin lama taqarrub dekat dengan Allah Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, saya nak sebut dengan satu perkara berkaitan dengan malam Lailatul Qadar. Kerana biasanya 10 akhir ini kita akan bercakap dengan malam Al-Qadar. Kita nak buat beberapa pengisian, kita nak buat beberapa perubahan dalam hidup kita ini, sebab kadang-kadang bila mana sebutnya 10 akhir, semua orang ni sibuk dengan malam Al-Qadar. Baguslah, tidak ada masalah. Yang kita takutnya bila mana 10 akhir ni orang duk sibuk dengan persiapan raya dia, sehingga dia terabai ketaatan ataupun ibadat pada Allah Ta'ala khusus pada malam-malam akhir. Tak salah kita buat persiapan hari raya, tapi yang silapnya bila mana dia mengganggu ibadat kita. Itu yang tak cantiknya. Tak salah kita buat persiapan raya, tetapi dia mengganggu daripada sudut ibadat kita pada bulan Ramadan dan secara khususnya pada malam-malam yang mungkin kena pada malam Al-Qadar. Kerana yang Nabi SAW tunjuk kepada kita itu contoh yang terbaik. Jadi yang pertamanya bila mana kita sebut berkaitan dengan malam Al-Qadar, kita sebut dengan Lailatul Qadar ini, rasanya mungkin tidak perlu lagi untuk kita ini bergaduh. Bila sebenarnya malam Al-Qadar? Kadang-kadang ni kita masuk saja malam-malam ganjil, malam 21, 23, 25, 27 dan 29, keesokan itu kita keluar rumah semata-mata nak tengok kita punya tanda. Tanda Al-Qadar itu macam mana? Malam tadi malam Lailatul Qadar ataupun tidak? Oh, jadi mungkin ada yang ambil gambar, ada yang cerita, ada yang viralkan. Rasanya mungkinlah untuk nisbah umur kita masing-masing. Ada yang 30-an, ada yang 40-an, 50-an, 60-an, mungkin ada sampai 70-an. Rasa benda tersebut tak perlu dah bagi kita. Kerana apa? Allah Ta'ala sebenarnya, dia bagi tanda supaya kita ni bersungguh-sungguh dalam ibadat. Tetapi cuba kita tanya dalam diri kita, adakah kita bersungguh-sungguh itu kerana Al-Qadar itu sendiri? Kerana malam Lailatul Qadar itu sendiri ke? Jadi kalau sekiranya kita ni contoh dah terlepas dah. Contoh, dalam guru kata, malam tadilah, malam 21, malam Al-Qadar, kita kebetulan malam tadi tidurnya awal, penat urusannya banyak, Qurannya tak sempat baca, tarawih pun mungkin tak sempat habis, tak buat sampai 8 pun, kita dah fresh dah. So malam ni dan malam seterusnya, jalan macam biasa. Kan? Sebab apa? Sebab pagi ni ada orang viralkan, malam tadi adalah malam Al-Qadar. Kenapa? Sebab saya nampak dia punya tanda-tanda dia, alamat-alamat dia. Kan? Jadi itu yang kita timbulkan persoalan. Adakah kerana kita ini mencari malam Al-Qadar untuk beribadat pada malam itu saja? Satu. Jadi yang keduanya, adakah kita mencari Lailatul Qadar untuk maklumkan malam tadi Lailatul Qadar? Sebab tu saya rasa kena ubah satu benda yang dah biasa supaya dia menjadi satu perkara yang tidak merosakkan orang lain pada satu sudut. Kita nampak bagus, kita bagi sesuatu perkara, tapi kadang-kadang setengah orang dia nampak terlepasnya dengan malam Lailatul Qadar itu, dia terlepas satu benda yang besar, dia dah down dah dia punya ibadat dia. Jadi rasanya kita kena faham, Lailatul Qadar yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, dia merupakan sirrun min asrarillah, rahsia daripada rahsia Allah. Kalau rahsia ni tuan-tuan puan-puan sekalian, kalau rahsia ni, sebab apa kita nak pergi buka rahsia? Di mana kejujuran kita dalam kita menerima sesuatu rahsia? Contoh, kawan kita kata, aku nak bagi tahu kau rahsia ya. Kalau dia kata, aku nak bagi kau satu rahsia ni, nak bagi tahu kau satu rahsia ni, maksudnya dia kadang-kadang tak perlu dia kata, jangan bagi tahu orang lain. Sebab apa? Sebab sifat rahsia itu adalah benda yang perlu dipegang. Sifat rahsia itu perlu untuk kita jaga. Tapi bila mana rahsia tersebut, bila mana kawan kita cerita, kita viralkan. Hatta walaupun kita bagi tahu kepada orang lain, kita telah memecahkan rahsia. Sudut amanah kita dengan kawan kita tadi tu kat mana? Maka sama juga dalam Lailatul Qadar, dia adalah rahsia Allah. Yang rahsia ini
Allah Ta'ala buka kepada orang-orang tertentu. Jadi bila mana Allah Ta'ala buka kepada kita sebagai contohnya, sebab apa kita nak bagi tahu rahsia tersebut kepada orang? Biarkanlah, sebab itu salah satu daripada anugerah Allah. Rasakan Allah pilih aku untuk mengetahui malam ini adalah malam Al-Qadar. Cukuplah tuan-tuan. Kan? Tak perlu kita, ada benda, maaf saya kata, kadang-kadang hidup kita ni suka sangat untuk kita share, viral, tapi implikasi kesannya kita tak fikir. Bagi kita, kita nampak, oh benda ni baik, benda positif. Betul. Kita nampak baik, kita nampak positif pada takat kita fikir setakat mana. Mungkin kita fikir takat itu saja. Kita ni sebab aku nak dapat pahala, aku nak dapat benda baik, aku nak share benda baik. Kadang-kadang ada benda baik tak boleh kita viralkan. Ada benda baik tak boleh kita bagi tahu. Contoh, sorry to say, saya bagi contoh saja. Saya bagi contoh. Kita viralkan, kita bagi contoh, kan? Kita bagi contoh, tunjuk gambar. Kita viralkan, kita tunjuk gambar, bahagianya kita pergi melancong bersama dengan pasangan dan ahli keluarga kita. Masukkan dalam grup, Alhamdulillah, kan? Bercuti bersama family. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kekalkan sabar bahagia. Dalam grup kita, kalau mungkin ada orang yang baru saja, maaf, mungkin sebagai contoh, dia baru saja berpisah dengan pasangan, ada orang yang mana tak pernah merasai kebahagiaan dengan pasangan, agak-agak apa perasaan dia? Agak-agak apa perasaan dia? Kan? Benda tersebut baik tak? Baik. Sebab kita nampak kita share kebaikan. Tetapi share kebaikan tersebut menzahirkan kita ni bahagia, Allah Ta'ala kurniakan kebahagiaan. Tetapi orang tersebut, Masya Allah, kan? Jatuhnya, dia punya semangat dia, sedihnya dia. Kan? Sebab tu bila nak buat satu perkara, kita ada agama. Dan akal kita dipandu oleh agama. Kan? Ada benda yang boleh, ada benda tak boleh. Kita kena fikir, jangan fikir takat kita saja. Kena fikir pada seluruh keseluruhan. Bukan tak boleh. Kalau macam tu tak payah share. Bukan. Kita fikir dulu. Nak buat satu benda, kena ada benda yang perlu kita fikir. Sama juga dalam tu kota, tuan-tuan puan-puan sekalian. Apa signifikan, apa pentingnya dan apa sesuainya untuk kita viralkan kepada orang kalau mungkin rahsia itu Allah Ta'ala buka kepada kita. Seronoknya bila mana kita sendiri memegang rahsia, ini adalah rahsia aku dengan Allah Ta'ala. Kan? Sebab tu saya rasa mungkin tak perlu kot pada tahun ini, walaupun saya rasa saya tak kata benda tersebut salah. Saya rasa tak perlu kot untuk kita kata, oh malam tadi adalah malam Al-Qadar, Alhamdulillah, oh sempat kita yang mana beribadat mudah-mudahan terima. Bagus sebenarnya. Kan? Tapi kita takut-takut ada orang yang terlepas tadi. Kita kata macam mana? Mudah-mudahan malam tadi Lailatul Qadar ataupun tidak, yang penting kita tetap beribadat pada Allah SWT. Dan mudah Allah Ta'ala terima. Cukup, habis kita. Kan? Kita yang mungkin betul-betul nampak Allah Ta'ala bagi buka rahsia tersebut, Alhamdulillah. Tapi macam mana? Adakah kita berhenti sampai situ? Kan? Kalaupun mungkin dekat sebab kita viral, orang yang mana tak sempat, dia down. Dia patah hati, dia putus asa sebab dia tak sempat. Kalau orang yang dah sempat, oh malam tadi Alhamdulillah sempat tahajudnya, sempat sembahyangnya, baca Qurannya banyak, sedekah, Alhamdulillah boleh. Kan? Esok macam mana ibadat dia? Dia dah jatuh dah mungkin semangat dia. Sebab apa? Sebab aku dah dapat dah. Lebih baik khairun min alfi syahrin, dah dapat dah. Angka cukup lah. Kan? Pun ni kita tak nak. Sebab konsep pada awal, kita ibadat kerana Allah. Bukan kerana malam Al-Qadar. Kita beribadat kerana Allah. Bukan kerana Ramadan. Cuma Allah Ta'ala bagi the best moment. Terbaiknya masa itu untuk kamu dapat satu diskaun besar-besaran daripada Allah Ta'ala. Dan kita dah dapat. Bila mana kita dapat, tetapi kita masih lagi berjalan. Kerana itulah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Nabi Musa AS, Allah Ta'ala perintahkan, wahai Musa, kamu pergi tahu kepada seorang hamba aku yang tengah bermunajat dalam satu tempat. Dia beruzlah daripada manusia, duduk dalam satu tempat. Ini Bani Israel dululah. Dia punya syariat kita dengan syariat dia orang tak sama. Agama je sama. Kan? Jadi beribadat dalam puluhan tahun. Tiba-tiba Allah Ta'ala kata, wahai Musa, bagi tahu kepada dia adalah ahli neraka. Beratnya hati Nabi Musa nak bagi tahu. Kenapa? Kerana ketaatan, kebaikan, keluhuran dia beribadat itu, rupa-rupanya dia adalah neraka. Ahli neraka. Tapi bila mana Nabi Musa AS bagi tahu, apa dia punya respon lelaki tersebut? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bukan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah. Dan diteruskan ibadat. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala takdirkan aku ahli neraka. Allah Ta'ala takdirkan aku ahli syurga. Itu kerja Allah. Kerja aku ibadat.
Dan aku tidak ada hak pun untuk mempertahankan, aku tidak ada hak pun untuk katakan bahawa Allah kamu tidak adil. Kerana apa? Kerana aku ini milik Allah. Hebatnya lelaki tersebut, sampaikan Allah Ta'ala bagi tahu kepada Nabi Musa, wahai Musa, khabarkan balik kepada hamba aku ini bahawa dia telah aku tukar menjadi ahli syurga. Kerana apa? Kerana sifatnya yang redha dengan apa yang aku tentukan. Dan dia buat laksanakan ibadat itu adalah kerana aku, bukan kerana untuk mendapatkan sesuatu. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita ubah kehidupan kita ini berjalan di atas dasar ilmu. Sekarang kita bersama dengan hujung-hujung Ramadan, dalam siri yang akhir ini, untuk berakhirnya Ramadan, kita mencari Lailatul Qadar. Cari Lailatul Qadar, santuni Lailatul Qadar dengan ilmu, bukan dengan logik akal semata-mata. Itu yang pertama saya nak maklumkan dengan malam Lailatul Qadar. Baik. Yang kedua, Lailatul Qadar ini, bila mana kita mengatakan dia merupakan salah satu daripada rahsia Allah Ta'ala, yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sembunyikan dia, yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala hanya bagi hint sahaja, maka kalau kita melihat kepada kelebihan yang ada pada malam Al-Qadar itu merupakan hadiah daripada Allah. Sekarang Allah Ta'ala bagi hadiah. Allah Ta'ala bagi hadiah kepada kita. Hadiah ini semua orang dapat. Semua orang dapat. Kalau kita kata dengan bahasanya, sesiapa saja yang hadir program kita, semua akan menerima hadiah. Kan? Semua akan menerima hadiah. Mungkin dengan bahasanya cabutan bertuah, setiap cabutan bertuah tersebut ada dia punya hadiah dia. Cuma bezanya bertuahnya hadiah tersebut adalah tak sama. Bezanya hadiah tersebut tak sama. Ada orang dia rasa dia nak ambil lebih dan dia ada kemampuan lebih, maka dia ambil lebih. Ataupun dia pandai baca. Kita kata orang ni jenis kaki, orang yang langkah kaki kanan, jenis hidupnya bertuah contoh. Dia dapat yang jenis hadiah yang besar. Sekarang Allah Ta'ala bagi hadiah kepada kita. Semua orang dapat hadiah tersebut. Cuma levelnya, tak samanya adalah daripada sudut macam mana dia punya konten hadiah tersebut yang orang tersebut dapat dengan kita dapat. Ada orang tu memang dapat, betul-betul dapat. Kerana apa? Kerana dia tahu cara nak ambil hadiah tersebut. Ada orang sekadar dapat saja. Tak apalah, dah dapat cabutan bertuah balik ya. Sebab apa? Paling kurang dapat free, tak payah beli kan. Ada orang alhamdulillah dapat lebih juga. Sebab apa? Sebab dia susah. Tapi dia ni bukan kaki bertuah sangat. Sama juga dengan malam Al-Qadar. Bila mana kita katakan dia salah satu daripada hadiah daripada Allah Ta'ala, maka kita kena pandai ambil hadiah tersebut. Yang pertama, kerana nilai hadiah tersebut adalah besar. Nilai hadiah tersebut adalah nilai hadiah yang besar. Yang kedua, yang paling besar sekali adalah kerana pemberi hadiah itu adalah Allah. Pemberi hadiah itu adalah Allah. Baik, tuan-tuan mati Allah Ta'ala sekalian. Saya bagi satu perumpamaan. Ya. Kalau kita dapat satu hadiah yang kawan kita bagi, kan? Kawan kita bagi, kita simpan. Macam mana kalau hadiah tersebut dibagi oleh orang yang special dalam hidup kita? Contoh hadiah itu dibagi oleh pasangan hidup kita, ataupun hadiah tersebut dibagi oleh mak ayah kita. Macam mana kita appreciate satu hadiah tersebut? Kita appreciate hadiah tersebut bukan kerana hadiah itu sendiri, tapi kerana orang yang memberi itu adalah orang yang special. Nampak tak? Dan saya bagi contoh sekadar. Maaf mungkin kalau ada yang terasa, ini sekadar contoh. Mungkin kalau kita kata mak pernah bagi hadiah kepada kita. Anak perempuan mungkin dia bagi gelang ke, kan? Dia bagi cincin ke, barang kemas lah. Kan? Kalau kepada anak perempuan ni. Kita tu simpan benda tersebut, kalau pun mungkin kita dalam keadaan terdesak, itu saja harta yang kita ada, saya rasalah orang tu takkan jual. Nak pun dia akan gadai dulu. Sampai satu ketika dia akan pergi ambil balik. Bukan kerana nilaian yang ada pada barang kemas tu, tetapi kerana orang yang memberi itu adalah mak aku. Dalam kepala kita macam tu kan? Maka sekarang ini, nilaian Lailatul Qadar itu tidak ternilai. Allah Ta'ala kata, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Baik. Lebih baik. Berapa dia punya kadar dia sebenarnya? Lebih baik. Okey. Musim raya ni pergi beli baju baru. Baju raya. Kita sampai satu kedai tu, jumpa kawan kita.
Orang kata, macam mana? Cari baju raya. Cari baju raya. Dia pun bagi tahu kat kita. Pergi kedai sebelah sana lah. Kedai sana lebih baik. Okey, lebih baik tu lebih baik pada kadar macam mana? Kita boleh tafsirkan lebih baik daripada sudut nilai kualiti kain, daripada sudut jahitan dia, servis dia, harga dia. Maka sama kat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tersebut khairun min alf syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada nisbah mana? Kita tak boleh bagi satu nilaian yang secara exactly tepatnya, inilah dia. Tetapi memang confirm benda tersebut adalah yang terbaik. Daripada apa? Daripada nisbah 1000 bulan tersebut, konten satu malam itu adalah yang terbaik. Satu. Dan yang paling besar sekali, yang bagi hadiah tersebut adalah Allah Ta'ala. Bila mana Allah yang bagi hadiah tersebut, maka macam mana kita mengambil hadiah tersebut. Jadi kaedah bila mana mengambil hadiah, dia mesti dengan adab. Orang bagi hadiah, mesti beradab. Kita terima kan? Sekurang-kurangnya katalah terima kasih. Ataupun sekurang-kurangnya kita menzahirkan bahawa kita appreciate hadiah tersebut. Kita jaga, kita guna kan. Saya ada, kalau tuan-tuan perempuan nampak gambar saya tu, kat skrin saya nampak gambar saya, itu jubah saya tu, ada salah seorang daripada ahli jemaah, Allah yarham tu dah meninggal dah, kena COVID. Ketika mana COVID tengah naik, dia salah seorang daripada orang yang Allah Ta'ala sayang, dan dijemput. Jubah ini dia bagi. Kami makan pada satu tempat. Lepas daripada makan, saya dengan kawan saya, seorang imam, dia kata, Ustaz, jom masuk kedai sebelah. Saya ingatkan dia nak buat apa? Dia nak buat jubah sebab jubah dia kena tempah sebab dia jenis tubuh yang besar. Kan? Lepas tu, dia kata, Ustaz, nak kain mana? Saya kata, tak ya Haji, bukan. Saya jenis beli je. Kan? Saya pakai yang biasa-biasa ke? Tak, Ustaz ambil. Dia paksa kami dua orang untuk pakai. Untuk beli. Tak apalah Haji, ambil kain yang ni lah. Kain biasa-biasa. Dia suruh ambil kain yang baik. Lepas tu kata, okey. Dia kata dekat tailor tu, tukang jahit dia kata, okey ukur. Dia kata, macam mana Ustaz tu nak buat? Saya kata, okay, saya nak design macam ni lah biasa. Rupa-rupanya harganya Masya Allah mahal. Kita dah tak pernah beli jubah yang harga macam tu sebab kualiti kain. Tapi apa yang saya nak kata, dan kebaikan dia tersebut, bila mana saya pakai jubah tersebut, seronoknya dia. Bila mana kalau saya pergi surau, dia tengok saya pakai jubah tersebut, dia macam sentuh. Seronoknya dia. Kerana apa? Dia nampak bahawa kita appreciate. Dan kita pakai pun seronok dengan kainnya tersebut. Kainnya sejuk dan sebagainya. Dia nampak kita menghargai. Jadi bila mana hadiah yang orang bagi, orang tersebut nampak penerima itu menghargai, apa perasaan dia? Ini dia panggil adab. Adab bila mana kita menerima hadiah seseorang. Dan jadi sekarang Allah Ta'ala bagi hadiah kepada kita, adab kita menerima hadiah tersebut macam mana? Salah satu hadiah yang kita duk cakap sekarang adalah hadiah Al-Qadar. Sebab apa saya istilahkan sebagai hadiah? Kerana Allah Ta'ala tak bagi kepada umat lain. Sejumlah ramai umat-umat manusia sebelum daripada Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala tak bagi pun Lailatul Qadar kepada dia orang. Umat Nabi Musa, Bani Israel, antara umat yang paling ramai. Kalau kita buka daripada kitab-kitab tafsir, yang ketika mana Nabi Musa ini bersama dengan umat dia lari daripada Fir'aun yang nak bunuh dia, sampai guna tongkat membelah lautan tersebut, tingginya dalam tafsir mengatakan tinggi, seumpama tinggi daripada bukit Bukau, membuka laluan tersebut yang ikut belakangnya adalah ratusan ribu. Ada riwayat mengatakan ratusan ribu. Ramai tak ramainya umat Nabi Musa. Sebab itu dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi ditunjukkan oleh Allah Ta'ala ketika mana perjalanannya bersama dengan Jibril AS, umat lautan manusia yang terlalu ramai. Nabi tanya apa dia? Adakah ini umat aku? Maka Jibril kata, tak, ini bukan umat kamu wahai Muhammad. Ini adalah umat Musa. Umat Nabi Musa. Maka Nabi tertanya-tanya lagi, habis mana umat aku wahai Jibril? Maka ketika itulah Allah Ta'ala tunjukkan bahawa umat Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW, lautan manusia lebih ramai, lebih berkali ganda daripada umat Nabi Musa AS, umat Nabi Muhammad ini, kita. Tapi nak cerita, Allah Ta'ala dalam seramai-ramai manusia yang Allah Ta'ala pernah bangkitkan sebelum Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala tak bagi Lailatul Qadar. Sebab itu kita katakan sebagai hadiah. Specialnya kita, Allah Ta'ala bagi untuk kita saja. Sekarang kita nak terima dia macam mana? Terima dengan adab. Bukan terima macam tu saja, tak boleh. Kalaulah dengan kita dipanggil masuk ke istana untuk menerima pangkat. Mungkin tuan-tuan perempuan ada kat sini yang pernah dapat pangkat daripada sultan, daripada raja, daripada agung dan sebagainya, lebih mengetahui perasaannya, protokolnya, caranya macam mana diajar untuk terima. Kenapa benda tersebut diajar?
Nak hulurkan tangan pun dia ajar. Bila mana nak pakaikan pangkat, dia ada kaedah kita berdiri dan sebagainya kan. Kita tengok tu. Kerana itu adalah adab. Dengan kalau bahasa istana dipanggil protokol. Tapi kalau kita dengan Allah SWT, dengan bahasanya protokolnya, dengan bahasanya adabnya lebih besar lagi. Jadi saya nak sebut di sini dengan keterbatasan waktu, kita rumuskan apakah adab bila mana kita menerima malam-malam akhir ini, adanya malam Lailatul Qadar. Yang pertama, sepatutnya start malam tadi lagi kan, tapi tak apalah. Kita tak tahu malam tadi malam Qadar ke tidak. Kalau mungkin malam Lailatul Qadar, alhamdulillah. Kalau belum, mungkin kita masih lagi dalam proses mencari. Yang penting kita teruskan ibadat sampai kepada akhirnya kan, sampai kepada garisan penamat. Kita stay buat juga. Jumpa tak jumpa, masuk jumpa confirm jumpa, tapi pengisian tu berbeza. Mungkin banyak, mungkin sikit, itu je kan. Baik, tetapi adabnya yang pertama, bermula tiap-tiap kali masuk malam Al-Qadar, malam-malam akhir ini, start malam ni lah. Sebab kalau malam tadi tak buat, malam ni kena buat. Pastikan kita ini bersyukur pada Allah SWT. Bersyukur kepada Allah SWT maksudnya, ya Allah, terima kasih. Terima kasih kamu pilih aku untuk berada pada malam ini. Mungkin pada malam ini malam Qadar. Kita tak boleh kata bahawa malam Lailatul Qadar wajib pada malam ganjil sahaja. Sebab itu rahsia Allah. Kalau Allah Ta'ala nak bagi pada malam 22, itu hak Allah. Dan sebab itu Nabi bersungguh-sungguh pada 10 akhir. Cuma pada malam ganjil itu pun Nabi suruh juga, Nabi tekankan, suruh cari pada malam tersebut sekurang-kurangnya. Tetapi bermula daripada 10 akhir, malam ini jugalah, dan pastikan kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Terima kasih pada Allah Ta'ala kerana pada saat dan ketika ini, waktu malam ini, mungkin adalah malam Lailatul Qadar ataupun tidak, kamu pilih aku ya Allah, untuk aku sedar sekarang ini adalah pada waktu untuk aku beribadat. Dan salah satu zahirkan kesyukuran kita itu adalah dengan baca doa. Doa apa? Doa ni kalau boleh jangan tinggal. Bermula daripada malam ni sampai habis Ramadan, jangan tinggal. Tiap-tiap kali lepas sembahyang, secara khususnya lepas daripada maghrib, lepas daripada isyak, lepas daripada subuh. Apa doa dia? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk ingat kamu. Ya Allah, bantulah aku untuk syukur kepada kamu. Ya Allah, elokkanlah ibadat aku ya Allah. Dan ini antara daripada doa yang Nabi SAW ajar kepada Sayyidina Jabir yang perlu kita baca sepatutnya tiap-tiap kali lepas sembahyang. Dan bukan bulan Ramadan saja, tapi bil khusus, secara khususnya pada bulan Ramadan ini, jangan tinggal. Tiap-tiap kali malam baca. Lepas waktu sembahyang sepatutnya memang tiap-tiap kali kena baca, tapi pada waktu malam baca. Supaya apa? Kita zahirkan, ya Allah, alhamdulillah. Kamu, aku minta tolong untuk kamu zahirkan aku ni boleh jadi orang bersyukur dengan nikmat kamu. Salah satu yang aku syukur ketika ini adalah mungkin aku ini terpilih untuk dapat malam Al-Qadar. Zahirkan dengan kesyukuran tersebut. Itu adab dia yang pertama. Yang kedua, bila mana kita menerima hadiah yang besar ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala, perlu kita appreciate dia. Perlu kita hargai dia. Maka macam mana cara untuk kita hargai benda tersebut? Pastikan malam Al-Qadar ada pengisian. Pastikan malam Al-Qadar ada pengisian. Tuan-tuan, bila mana nak masuk Ramadan, kan kita buat persiapan. Sepatutnya rasanya kita kena rancakkan sedikit. Sebelum Ramadan kita buat ambang Ramadan. Sebelum daripada masuknya 10 akhir, ambang Lailatul Qadar, buat pula ceramah. Kan? Sebelum daripada Ramadan kita buat ceramah ambang Ramadan. Tengah daripada Ramadan, mungkin 15, 17 itu buat ambang Lailatul Qadar. Sebab bila mana kita cerita berkaitan dengan ambang Lailatul Qadar, kita cerita berkaitan dengan ambang Ramadan, kita cerita apa persiapan kita kan? Kita cerita apa fadilat-fadilat bila mana masuk Ramadan, kita cerita berkaitan dengan kelebihan Ramadan, puasa dan sebagainya kan. Bila mana cerita berkaitan dengan ambang Lailatul Qadar, kita akan cerita juga benda yang sama. Apakah Lailatul Qadar? Apakah kelebihannya? Apakah benda yang perlu kita buat sepatutnya? Tapi sekarang kita dah berada dah. Tak perlulah tu fikir nak buat ceramah dan sebagainya. Fikir apa yang perlu buat. Ya, susun balik, strategi balik. Strategi kita punya ibadat dalam bulan Ramadan dah ada dah. Cuma sekarang kita tambah sedikit. Kita murnikan, kita cantikkan sedikit apa yang kita boleh buat dan perlu buat secara khusus pada malam Qadar. Yang pertama, pastikan
sembahyang fardu yang 3 waktu itu adalah secara berjemaah. Pastikan maghrib, isyak dan subuh secara berjemaah. Secara khususnya orang yang sembahyang berjemaah, sembahyang isyak dan sembahyang subuh, orang tersebut akan dapat fadilat yang Nabi SAW sebut, seumpama dia beribadat pada keseluruhan malamnya. Seumpama dia beribadat secara keseluruhan malamnya. Seumpama kita itu dah ibadat secara keseluruhan malam tersebut. Bayangkanlah. Seumpama kalau malam itu malam Al-Qadar, kita dah menghidupkan keseluruhan malam tersebut. Pahalanya besar tak besar. Jadi secara khususnya, kita boleh beribadat berjemaah ini pada tempat yang dilakukan azan. Tapi kalau tak mampu, buatlah berjemaah sembahyang ini pada di rumah pun tidak ada masalah. Kan? Yang penting berjemaah. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan kita punya nilai kualiti ibadat kita yang sunat itu kita tambah sikit. Kalau tarawih tu kalau biasa buat 8 lah, tak ada masalah, jangan buat 9 kan. Dia ada kaedah dia, nak buat 8 lah, kalau nak buat 20. Tetapi pastikan kita ambil kualiti daripada sudut mana? Habiskan bersama dengan imam. Sebab bila mana kita beribadat, sembahyang bersama dengan imam sampai habis, dia ada satu fadilat khusus yang disebut Nabi SAW. Bukannya kita nak bergaduh 8, bukannya kita nak bergaduh 20, tetapi kita ambil fadilat secara khususnya bermula daripada malam-malam akhir ini. Tuan-tuan buat 20 biar betul-betul habis. Buat 8, buat betul-betul habis. Maksudnya betul-betul habis sampai habis bersama dengan imam. Itu kesempurnaannya. Dan disebut dalam hadis Nabi SAW. Kan? Baik, tambah lagi sembahyang sunat yang lain. Kan? Siapa yang ada ruang, tapi mungkin ini agak terbatas sedikit waktu dia. Sebab kita lepas sembahyang isyak, kita nak sembahyang sunat, mungkin ruang masa 2 rakaat dia. Kan? Sebab kita nak kejar kepada sembahyang tarawih kan. Baik, kalau ada ruang, insya-Allah kalau kita azam, Allah Ta'ala bagi. Kalau kita nak, Allah Ta'ala mudahkan. Kerja Allah. Duduk kat situ je, bukan kerja kita. Kan? Kita masuk kuliah agama ni pun, kuliah Tuhan ni bukan kerja kita, kerja Allah. Kan? Saya bercakap ni kerja Allah, bukan kerja saya. Kan? Allah Ta'ala dah atur dah. Tuan-tuan, perempuan pun Allah Ta'ala dah atur dah. Jadi kalau kita nak, insya-Allah Allah Ta'ala bagi. Kan? Kita cubalah. Kan? Azam. Apa dia? Kalau boleh kita buat sembahyang isyak 4 rakaat. Solat sunat selepas isyak 4 rakaat. Isyak tu memang 4 rakaat. Solat sunat ba'da isyak 4 rakaat. Sama ada kita buat 2 ataupun 4 rakaat secara direct. Kerana apa? Ada dalam hadis Nabi SAW. Orang yang beribadat, orang yang solat 4 rakaat selepas daripada fardu isyak, seumpama dia mendapat fadilat malam Lailatul Qadar. Dia dapat beribadat pada malam Lailatul Qadar. Kena pula betul malam itu malam Lailatul Qadar, berapa gandaan kita punya amalnya. Kerana sembahyang sunat semata-mata. Kan? Sebab itulah kita nak ibadat kita itu dasar ilmu. Bila mana kita dasar ilmu, masya-Allah, banyaknya fadilat yang kita dapat. Kan? Dan juga kalau boleh, pada malam tersebut, kita cubalah untuk buat sembahyang-sembahyang sunat yang lain. Dengan yang tahajudnya biasa 2 rakaat, 4 rakaat, lebihkan sedikit. Yang sembahyang kita kata tasbih, kalau boleh, jangan ditinggalkan. Kerana apa? Itu antara sembahyang yang mana kafarahkan dosa kita, yang disebut oleh hadis Nabi SAW. Jadi rancakkan sedikit daripada sudut ibadat, solat, sunat kita. Rancakkan sedikit pada malam Al-Qadar. Mungkin kurang tidur sikit lah. Kurang tidur, tak apalah. Esok kita qada sedikit. Kan? Semata-mata apa? Kerana malam itu sendiri. Kerana hadiah Allah ni. Bila mana hadiah ni kita nak appreciate dia, ini cara dia. Bukan ambil terima kasih, alhamdulillah, bukan itu saja. Tapi kena guna dengan cara yang sepatutnya. Kan? Kalau hadiah orang bagi, kalau suami atau pasangan dia bagi hadiah, kita tak guna, pasangan kita kata, ini bukan menghargai, ini membazir. Dah bagi tapi tak pakai. Sepatutnya guna benda, kalau hadiah dibagi itu untuk dipakai, pakailah. Kalau perhiasan pakailah. Kalau baju, pakailah benda tu. Itu cara. Kan? Maka Lailatul Qadar, caranya adalah dengan cara kita isi konten tersebut. Isi konten. Apa lagi yang perlu kita isi pada malam Al-Qadar? Kena ada satu ibadat, dia panggil ibadat harta, iaitu kita bersedekah. Kita bersedekah. Bila mana kita bersedekah pada malam Lailatul Qadar, kita dapat pahala yang besar. Jadi pastikan bermula daripada malam ini, jangan tinggal sedekah pada waktu malam. Pergi sembahyang isyak ke, pergi sembahyang maghrib, biasa isyak lah kita katakan, sebab kita nak sembahyang tarawih ramai-ramai tu. Sembahyang isyak, sembahyang tarawih, bawa duit terus. Jangan persoalkan berapa nilaian dia. Malulah nak letak RM1, orang letak RM5, orang letak RM10. Kalau kita malu kepada orang, bermaksud kita buat ibadat itu supaya orang tengok. Kita nak supaya orang tengok ke kita nak Allah tengok sebenarnya?
Kalau kita nak orang tengok, letak banyak-banyak lah. Lepas tu buka, jangan lipat-lipat. Buka besar-besar, letak macam tu. Kan? Itu pada hakikatnya. Bukan sampai tak macam tu. Tak, pada hakikatnya kita nak orang tengok. Bila mana kita nak orang tengok, sebagai hakikatnya seumpama macam tu. Kita besarkan duit, kita masukkan depan dia gitu. Tapi kalau kita nak supaya Allah tengok, kita tak pandang pun dan kita tak fikir pun apa orang kata. Yang penting aku buat ni kerana kamu ya Allah. Walaupun RM1, ini kemampuan aku ya Allah. Dan letak je. Jangan timbul perasaan malu sehingga kita ini buat kerana manusia. Tapi kerana malu, kita ini tak boleh buat amal lebih, tak apa. Ya Allah, dia bagi RM10, aku RM1 je. Ya Allah, malunya aku dengan kamu ya Allah. Nikmat kamu bagi banyak tapi ini je. Itu tak apa. Tapi kita kata, malunya aku sebab apa nanti dia tengok. Itu salah. Kan? Jadi apa yang kita nak sekarang, kita buat dahulu. Buat dahulu. Jangan pandang, jangan rasakan bahawa orang itu tengah menilai. Biar Allah Ta'ala yang menilai. RM1 pun RM1 lah. Duit shilling lah. Masuk dalam tabung, bunyi tu, malunya. Tak apalah. Yang penting, sedekah tak? Sedekah. Bila? Pada malam. Pastikan pada malam kata. Dan satu lagi, pada waktu subuh, bawa lagi sekali. Kalau kita ni pergi semayang, bawa lagi sekali. Letakkan ketika mana kita masuk, semayang nak semayang subuh, masukkan lagi sekali. Ini ibadat harta. Kalau boleh, biarkan ada. Biarkan ada pada malam tersebut. Jadi, cuba rancang, cuba fikir sedikit, apa yang perlu kita susun pada malam-malam Qadar tersebut. Baca Quran. Kalau biasa baca Quran dalam satu juzuk atau setengah juzuk lah pada malam. Bila mana kita balik daripada sembahyang tarawih dan sebagainya. Lebihkanlah sedikit bermula daripada malam ini. Baca 1 juzuk lebih, 2 juzuk, baca lebih tak apa. Dan cari mana-mana buku-buku doa. Cari mana-mana buku doa. Himpunan-himpunan doa. Tuan-tuan sebelum tidur mungkin ataupun sambil baca ketika mana bangun tahajud, baca keseluruhan doa tersebut. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita ni, doa ini Nabi memang ajar kepada kita. Nabi ajar kepada kita. Sebab apa? Kadang-kadang dia tahu, Allah Ta'ala mengetahui, manusia ni dalam kepala dia tak tahu sebenarnya nak minta apa. Contoh. Bila mana tuan-tuan, ada seorang raja yang panggil tuan-tuan masuk dalam istana, dia kata, okey, minta apa yang kamu nak. Kita jadi bela, tahu tak? Kita jadi bela, kita tak tahu nak minta apa. Sekarang, Allah Ta'ala tawarkan kepada kita, kita kadang-kadang kita bela, tak tahu nak minta apa. Sampai ada yang terlebihnya minta urusan dunia, terlalu banyak daripada urusan akhirat dia. Jadi senang cerita, cuba cari himpunan doa-doa ataupun zikir-zikir, maksurat ke ataupun wirid-wirid, hizib dan sebagainya, yang dalam tu ada konten, baca pada malam tu. Baca. Sebab itu dalamnya ada doa. Kalau tak mampu juga, buka kat belakang Quran tu ada doa khatam Quran. Ustaz, saya tak khatam lagi. Siapa kata doa itu hanya boleh baca selepas daripada khatam? Itu doa. Konten doa itu semuanya cantik. Baca. Supaya apa? Supaya kita minta tersebut sesuai dengan urusan akhirat kita dan urusan dunia kita. Tak salah. Itu dia punya konten. Ini sebenarnya cara adab bila mana kita menerima hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu antara perkara yang mana kita perlu ada bila mana kita menerima hadiah daripada Allah Taala. Yang pertama tadi bersyukur, dan satu syukurnya kita ajar doa tadi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang kedua, kita appreciate hadiah daripada Allah Taala iaitu malam Al-Qadar itu dengan pengisian yang selayaknya. Dan yang terakhir sekali, adabnya bila kita selesai ibadat, mungkinlah pada waktu subuh tersebut, biar ada dalam diri kita perasaan al-khauf war-raja, takut dan harap. Kita harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, kita kata dalam hati kita, biar timbul perasaan takut, ya Allah, aku takut kalau amal yang aku buat tadi malam tadi memang banyak, ya Allah, nisbah itu saja aku mampu, tapi aku takut kamu tak terima. Tetapi harapan aku besar, ya Allah, aku harap sangat kamu terima. Mesti ada perasaan tersebut. Ini adab bila mana kita ini menerima hadiah Lailatul Qadar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya rasa sekadar perkongsian, sama-sama nak bagi semangat pada diri saya secara khususnya, sebab kadang-kadang ada orang di hujung-hujung Ramadannya dia jadi lemau bahasa kita. Jadi lemau maksudnya dia makin lama makin down sedikit. Sebab apa? Sebab awal-awal semangat lah. Bila mana awal-awal semangat tu dia rasa macam dah cukup. Tapi sebenarnya makin lama dia makin kuat. Kita nak itulah. Sebab tu kita mencari semangat, kita mencari motivasi
supaya kita ini ada kekuatan untuk mendapatkan kelebihan. Dan saya rumuskan sedikit, di awal-awal saya sebut kita buat ibadat adalah untuk dekat daripada Allah Ta'ala. Tapi tadi dia sebut dengan fadilat-fadilatnya. Ingat, kita ibadat, sebenarnya kekuatan itu bila mana kita ini melihat kepada ganjaran yang Allah Ta'ala bagi. Tapi kalau sekiranya kita ini dah boleh merasakan bahawa ya Allah, ganjaran itu bukan tujuan aku, tetapi itu hanya wasilah semata-mata, kita confirm akan beribadat walaupun Allah Ta'ala tak memberi ganjaran tersebut. Cuma bila mana Allah Ta'ala tawarkan ganjaran tersebut, kita jangan nafikan. Ini salah satu daripada adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan seumpama orang kata macam mana? Ambillah benda ni. Oh, saya tak apa, saya dah ada dah. Saya ada duit, saya boleh beli sendiri. Benda ni, oh saya pun dah ada. Itu tak ada adab tu. Walaupun mungkin kita ada tuan-tuan, ambil. Lepas tu bagilah kat orang lain. Jangan bagi depan-depan dia. Ataupun kita kata memang kita ni boleh beli yang lebih baik lagi. Jangan kata depan dia, oh saya ada duit. Tapi ini tak ada adab. Kita dengan menerima hadiah daripada orang. Dan sebab apa orang bagi? Maka kita dengan Allah SWT lebih-lebih lagi. Allah Ta'ala nak bagi lebih. Tak apa ya Allah, Alhamdulillah, aku syukur dengan pemberian kamu. Oh tak apa ya Allah, aku bukan nak benda tu, aku nak kamu. Kita tak perlu mention pun, tapi hati kita dah bagi tahu. Ya Allah, kamu buat ini adalah supaya aku dekat pada kamu dan memang aku nak kepada kamu. Ganjaran pahala ini pun aku nak ya Allah, tapi hakikatnya aku nak kepada kamu ya Allah. Iaitu taqarrub, makin dekat pada Allah Ta'ala. Jadi kita doa, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amal kita yang selama 20 hari lah, termasuk hari ini 21 hari kita beribadat, berpuasa, kita bertarawih, kita bertahajud, kita qiraatul Quran, kita bertadarus, kita bersedekah, infak dan sebagainya. Kita harap ya Allah tolong terima ya Allah. Sebab aku tak tahu masa aku buat ibadat itu ya Allah, mungkin aku ada riak ya Allah. Mungkin masa aku ibadat itu aku ada rasa ujub ya Allah. Mungkin masa aku buat benda tersebut, aku buat itu bukan rasa ilmu ya Allah, tapi aku harap tolong terima ya Allah. Itu doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang berbaki daripada Ramadan ini kita mohon dengan Allah Taala, ya Allah, berilah kekuatan kepadaku supaya Ramadan ini yang berbaki aku boleh buat lagi dengan sebaik mungkin, supaya aku tak lemau ya Allah, supaya aku makin semangat ya Allah, supaya aku makin rasa seronok ya Allah, bukan seronok kerana nak raya, tapi seronok kerana apa? Semakin lama makin seronok ibadat aku kepada kamu ya Allah. Jadi saya mohon maaf tuan-tuan, puan-puan, itu sekadar perkongsian untuk kita menghadapi berbaki daripada Ramadan dan dalam kita mengejar Lailatul Qadar yang merupakan hadiah ataupun pemberian anugerah ia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, saya nak tanya satu je Ustaz. Boleh? Silakan. Ustaz, kalau kita dah pergi semayang masjid tu, kita buat solat sunat Isya 2 rakaat, balik tu boleh buat tak lagi? Nak jadikan 4? Boleh, tak ada masalah selagi mana waktu isyak tu tak habis lagi. Mungkin kita buat 2 rakaat, lepas tu sebab kita nak kejar dengan jemaah tu nak buat tarawih, kita ikut je lah tarawih. Lepas tu kita dah habis witir, tak ada masalah. Balik kita semayang lagi rakaat. Boleh, tidak ada masalah. Sambung 2 saja ya? Tambah 2 lagi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, sikit nak tanya. Jadi dia dah balik daripada tarawih tu, dah witir tu siap dah. Lepas tu tak nak semayang pula pukul 12 ke sebelum tidur. Nak solat apa tu? Taubat ke, sajak ke, boleh ke tak lagi? Boleh, tak ada kan masalah. nanti Dia boleh kalau kita katakan dah lepas witir dah. tak apa. Bila mana kita buat witir tu pada asasnya dia penutup bagi ibadat-ibadat kita. Tapi bila mana kita bangun malam ni, dia ada 2 cara. Dia bangun malam, dia ada 2 cara untuk kita beribadat. Dan pertama, kita buka balik witir. Yang kedua, kita tak perlu buka witir. Buka witir macam mana? Sebab witir ini penutupnya adalah 1. Jadi masa kita tarawih, kita sembahyang witir 2, lepas tu 1. Habislah kan? Masuk umrah tutup. Jadi kaedah pertama, bila mana kita bangun malam tersebut, kita nak beribadat, kita boleh buka balik witir. Cara macam mana? Kita sembahyang 1 rakaat. Saja aku sembahyang sunat 1 rakaat kerana Allah Ta'ala, kita niat 1 rakaat saja. Dan 1 rakaat tersebut seumpama menggenapkan witir yang 1 tadi tu. Menggenapkan witir yang 1 lagi. Bila mana dia menggenapkan, nanti kita pun sembahyanglah. Sembahyang tahajud, sembahyang taubat, sembahyang apa saja. Lepas tu kita tutup balik dengan witir 1 rakaat. Sebab apa kaedah witirnya mesti ditutup dengan 1 rakaat. Itu satu kaedah. Satu kaedah lagi, kita tak perlu buka balik witir. Hanya sekadar kita ini sembahyang je.
Sembahyang yang kita nak tadi, sembahyang tahajud ke, sembahyang taubat ke, sembahyang hajat ke, buat je. Dan kita tak perlu tutup dengan witir. Sebab apa? Witir dah buat dah sebelum ni. Itu dua kaedah. Yang mana kita selesa, silakan. Oh, maksudnya kita tak tidur lagi kan? Pukul 12 tu kita dah daripada balik tarawih tu kita mengaji, lepas tu kita tak tidur lagi, itulah kita solat tu boleh lah. Boleh, tapi Bagus. kalau kita tak tidur lagi, kita tak boleh sembahyang tahajud. Sebab syarat Iyalah, tajuk nanti agak kan jadi hak ni dulu deh. boleh, tidak ada masalah. Terima kasih. Ustaz, saya nak tanya satu lagi. Kita dah bangun, kita dah buat witir, dah habis 3, lepas tu kita bangun malam, kita buat semua tahajud apa semua. Lepas tu last kita buat 2 witir. Boleh tak Ustaz? Dia tak boleh sebab witir kita dah tutup. Bila mana kita dah tutup malam tadi, masa tarawih tadi tu kita dah tutup. Tutupnya adalah dengan satu. Tiba-tiba kita bangun malam, kita pergi sembahyang tahajud apa semua, kita pergi tutup dengan 2. Dia tak boleh. Kaedah witir ditutup dengan 1. Sebab tu kalau kita nak tutup juga sembahyang kita pada malam tersebut dengan witir, caranya kita kena sembahyang 1 rakaat. Saja aku sembahyang sunat 1 rakaat kepada Allah Ta'ala. Dengan sembahyang 1 rakaat ini kita nak menggenapkan witir yang kita sembahyang kat surau tadi tu. Jadi yang satu tu, dapat satu yang kita dah buat dah kat surau, kita buat satu tadi, sumpah boleh genap. 1 tambah 1 boleh 2. Jadi dia ada lagi satu yang kita perlu tutup. Jadi kita pun sembahyang lah. Kita sembahyang. Lepas tu kita nak tutup. Adakah kita perlu tutup dengan 1? Dan adakah kita perlu tutup dengan 1 saja? Tak semestinya. Kita boleh buat 2 rakaat. Lepas tu kita buat 1 rakaat. Sebab apa? Maksimum witir adalah 11 rakaat. Baik. Jadi kalau kita buat itu balik supaya kita nampak. Tadi masa kat surau kita sembahyang 3. Kita sembahyang 3 rakaat, 2 rakaat dan 1 rakaat. Okey, sekarang kita nak bangun sembahyang tahajud, kita nak tutup dengan witir dia nanti. Kita pun sembahyang 1 rakaat. Kita sembahyang 1 rakaat, niat supaya yang satu pada kat surau tadi dia kena. Jadi 4 rakaat kan. Jadi bila mana 4 rakaat, 4 rakaat witir tersebut kita dah buat. Kita pun sembahyang tahajud dan sebagainya. Kita nak tutup macam mana? Kita boleh tutup dengan tambah lagi witir. Kita tambah daripada 4 ni apa? Sampai maksimumnya witir boleh 11 rakaat. Mungkin kita buat kat sana adanya 2 rakaat, lepas tu 1 rakaat. Boleh. Itu kaedah. Sebab witir mesti tutup dengan 1. Dia tak boleh witir tutup dengan 2. Itu kaedah dia. Oh, sebab saya fikir gini, dah 3, lepas tu saya buat 2, 5. Macam tu lah saya fikir. 5 ganjil juga. Salah ya saya? Dia kaedah dia kena dengan 1 boleh. 1 tu yang last. 1 tu last. Habis dah buat macam mana Ustaz? Tak apa, mudah-mudahan Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya nak tanya, kalau kita dah lepas Isyak, lepas tu kita mengantuk sangat Ustaz, kita letih. Jadi kita niat, apalah aku tidur dulu, nanti malam aku nak bangun sembahyang tahajud, aku sembahyang sembahyang tarawih dulu. Sunat tarawih dulu, baru sembahyang tahajud. Boleh Ustaz? Boleh, tak ada masalah. Sebab tarawih ini boleh sembahyang bila mana kita sembahyang isyak. Selagi mana kita tak sembahyang isyak, kita tak boleh sembahyang tarawih. Dan tarawih ini dia boleh sembahyang selagi mana tak masuk waktu subuh. Okey, contoh yang kawan kata tadi dah sembahyang isyak dulu baru tidur kan. Baru lepas tu kita bangun, kita sembahyang tarawih. Itu boleh lah, tak ada masalah. Ini kalau lah kita tak sembahyang lagi isyak, kita pergi tidur. Kan? Kita pergi tidur bangun yang pukul 3. Kita tak boleh sembahyang tarawih lagi selagi mana kita tak sembahyang isyak. Kena sembahyang isyak dulu. Lepas daripada sembahyang isyak, barulah kita sembahyang tarawih. Itu dia kaedah dia. Selagi mana tak masuk waktu subuh, silakan sembahyang isyak. Sembahyang tarawih dibolehkan. Jadi kita follow up tu dengan tahajud dengan sunat lain tu tak ada masalah. Boleh lah. Kita proceed lah. Jadi yang kita ambilnya tarawih 4. Lepas tu kita tambah dengan tahajud mungkin 4. Lepas tu kita ambil dengan sembahyang tasbih. Ataupun dengan sembahyang lain, tak apa, tak ada masalah. Hujung nanti tutup dengan witir. Apa kita boleh sembahyang tarawih? Last kali tutup dengan witir. Tarawih bukan sebab tarawih sekurang-kurang sunat dia 8 ke 4 Ustaz? 8. Maksudnya 4 kali. 4 kali. Okey. 2 tu jadi 8. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, terima kasih. Saya rasa cukup di sini kot.
Cukup Ustaz. Ya, Cukup Ustaz, insyaAllah. ada masa lain untuk lain? Rasa cukup dah insyaAllah. Okey, terima kasih Ustaz. Terima kasih semua jemaah. Dengan saya rasa banyak persoalan yang telah terurai tadi dengan pertanyaan daripada 3 orang jemaah, terutama berkenaan dengan bila kita nak buka semula setelah kita tutup dengan solat witir. Semoga saya doakan semoga faham, kita semua mendapat kefahaman tersebut di atas penerangan Ustaz yang sangat-sangat jelas. Begitu juga dengan penerangan Ustaz tadi, kita hendaklah beribadah dengan pengisian ilmu. Semoga ibadah kita itu menjadi semakin lebih baik. Dan satu lagi, janganlah kita buka rahsia apa yang telah Allah amanahkan, terutamanya dengan malam Lailatul Qadar. Semoga kita semua mendapat manfaat dari kuliah duha pagi ini. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua kerana istiqomah dengan kuliah duha anjuran Gema Yasin Nur Iman. InsyaAllah minggu hadapan kita sempat lagi bersama Ustaz dan Ustaz hari Sabtu. InsyaAllah nanti kita tunggu doa. Mohon Ustaz untuk tutup majlis ilmu kita ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As Ustaz. Terima kasih Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بعمية الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. اللهم تقبل صيامنا والصيام، اللهم تقبل دعاءنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وعملنا كلها تامة إنك على كل شيء قدير. اللهم بارك لنا في رمضان وبلغنا ليلة القدر إيمانا واحتسابا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.